A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa saya membuang masa, kita buka majlis dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita bertemu lagi di dalam satu majlis ilmu, di dalam satu majlis ataupun di dalam satu taman, yang dikenali sebagai taman-taman syurga. Semoga dengan rahmat dan keberkahan kita menghadiri majlis ilmu, kita akan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So seperti biasa, insya-Allah malam ini kita akan ada dua tajuk untuk kita bincangkan, di mana tajuk yang pertama akan dibentangkan oleh Ustaz Sinar mengenai apa sebenarnya yang diajar oleh ilmu tenaga dalam ataupun ilmu tenaga minda. Satu tajuk yang menarik, sensitif, dan tajuk-tajuk ni banyak mendapat tempat, terutama di golongan-golongan yang profesional. Dan insya-Allah di sesi kedua saya akan mengijazahkan kaedah untuk buat air penawar, untuk buat air jampi. Kemudian seterusnya sesi ketiga adalah sesi soal jawab. So soalan-soalan boleh prepare dulu, standby dahulu untuk bertanya. InsyaAllah nanti lebih kurang pada pukul 10.30 adalah sesi soal jawab. So tanpa saya membuang masa, saya menyerahkan majlis saya kepada sahabat panel saya yang saya hormati, iaitu Ustaz Sinar, untuk menyampaikan sesi slot yang pertama. Terima kasih Coach. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bersyukur kita kepada Allah kerana dipertemukan lagi pada malam ini. Malam ini kuliah online mungkin lebih istimewa daripada sebelumnya, sebab satu, kita akan membentangkan tajuk yang jarang ada diuraikan dalam kursus ruqyah syar'iyah. Sebab tajuk tersebut, ilmu tersebut yang kita ingin sampaikan tidak ramai yang faham. Yang mengajar ilmu tersebut pula, dia akan cipta nama-nama baru dan dia tidak akan dedakan apa isi kandungan ilmu itu kecuali dah bayar yuran, dah masuk kursus. Jadi malam ini kita akan dedakan sebahagian dan sedikit demi sedikit kita akan ajar ilmu-ilmu ini. Bukan tujuan untuk kita jadi pandai melaksanakan ilmu tenaga dalam atau tenaga minda, tetapi kita faham dan kita sendiri boleh buat keputusan. Adakah ilmu itu betul atau tidak? Apakah hukumnya mengamalkan ilmu tersebut? Adakah ilmu itu kalaupun tidak salah, tidak haram, betulkah dia efektif? Dan lepas itu pula istimewa, ada sesi pengijazahan membuat air ruqyah. Dan lepas itu barulah sesi soal jawab. Okey, saya buka slide untuk tajuk saya pada malam ini. Kita tajuk dia lebih kurang memahami lebih lanjut ilmu tenaga dalam dan tenaga minda. Sebelum ini pernah ada kuliah tentang tenaga dalam dan tenaga minda ini, tetapi lebih kepada perkembangannya. Dan saya akan dedakan ilmu tenaga dalam tenaga minda ini secara bertahap agar faham. Selepas itu apapun kursus
tenaga dalam atau tenaga minda dengan berbagai nama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hadir. Dan apapun namanya, yang penting para peserta tahu isi kandungan ilmu tu. Tidak pun secara terperinci, tahu isi kandungan, dah dapat agak dah. Itu ilmu apa? Mengajar ilmu tenaga dalam kah atau mengajar ilmu tenaga minda? Walau apapun namanya. Dia boleh sebut kuantum minda, jurus maut, rawatan jarak jauh dan sebagainya. Ilmu menarik rezeki, magnet rezeki, ilmu kiraan nama-nama untuk mencari jodoh dan sebagainya, akan tahu apa sebenarnya ilmu itu. Yang penting tahu sedikit, sebenarnya tidak tahu banyak pun, kita tengok iklan pun, kalau dah ada faham, kita tahu ni apa ilmu tenaga minda, tenaga dalam, baca iklan dia pun dah boleh agak dah. Jadi saya akan dedahkan tapi bertahap. Bertahap supaya orang faham dan sendiri boleh nilai. Sebab kalau tanya, contohnya tanya kepada dengan saya, betul ke itu ilmu tenaga, betul ke itu ilmu tenaga minda? Kalau saya cakap tak betul pun, atau saya cakap haram, lepas tu ada orang lain, si A, si B, cakap betul, ini selaras dengan Islam, sebagai contoh lah. Tetapi yang bertanya tu, dia tidak tahu buat keputusan, betul ke tak betul? Akil atau ni sinar ruqyah kata tak betul. Yang satu kata betul, satu kata haram, satu kata harus, satu kata memang efektif, satu kata tak efektif. Jadi bingung juga. Jadi lebih baik belajar apa isi kandungannya. Belajar isi kandungannya untuk dapat menilai. Ini yang kita ingin dedahkan, yang jarang-jarang akan didedahkan di dalam kuliah-kuliah ataupun kursus ruqyah, sebab tidak ramai tahu tentang ilmu tenaga dalam dan tenaga minda. Yang tahu pula dia, yang tahu dan mengajar jadi guru tenaga dalam tenaga minda, dia akan cakap ilmu itu betul sebab dia ajar. Jadi kita akan buat penilaian, dan malam ini kita akan belajar apa isi kandungan basic, asas, dasar, foundation dalam ilmu tenaga dalam. Apapun namanya, inilah yang akan diajar dasar dia. Lepas itu akan dikembangkan, ditokok tambah dengan berbagai nama, tapi basic dia ni. Ini kena faham. Lepas itu nanti kalau ada kuliah-kuliah selanjutnya tentang tenaga dalam dan tenaga minda, akan lebih mudah faham. Kalau ini awal ni basic tidak faham, sejarah perkembangannya, apa isi kandungan pengajarannya, akan datang susah nak faham. Nak bincang law of attraction akan susah nak faham kalau asas tidak kukuh, tidak faham. Nak bincang positive thinking akan ada perdebatan yang panjang. Nak bincang jurus tenaga dalam atau ilmu tenaga dalam Asmaul Husna, akan jadi perbincangan tak akan pernah selesai sebab kalau tidak faham dasar ini, basic ini. Jadi malam ini kita akan bagi kuliah memahami lebih lanjut ilmu tenaga dalam dan tenaga minda. Siapa yang tidak menghadiri kuliah berkenaan perkembangan, sejarah perkembangan tenaga dalam dan tenaga minda, bolehlah ikuti kuliah itu di YouTube, channel Miftahus Salam, channel Coach Kamarul Azli. Sebelum kita tengok apa isi kandungan pengajaran yang paling dasar, paling asas dalam ilmu tenaga dalam dan tenaga minda, kita mukadimah dulu. Kita tambah mukadimah. Okey. Seperti yang saya katakan, ini adalah kuliah kesinambungan dari kuliah yang lalu. Dulu kita lihat sejarah dan sekarang kita ingin memahami isi kandungan. Apa yang dipraktikkan, diamalkan, yang diajar dalam ilmu tenaga dalam dan tenaga minda. Kita juga akan belajar apa itu perbezaan tenaga dalam dengan tenaga minda. Dan adakah persamaannya dan adakah perbezaannya. Dan seperti yang saya dah maklumkan,
kuliah kita ini adalah menerangkan berkenaan dengan tenaga dalam. Dalam bahasa Inggeris, internal energy. Dan tenaga minda. Dalam bahasa Inggeris, biasanya disebut mind power atau mind energy. Tapi lebih kepada selalu disebut mind power, mind energy, the power of the subconscious mind. Itu dalam biasanya dalam bahasa Inggeris, dalam kursus-kursus dan buku-buku. Tujuan kita belajar untuk kita dapat buat penilaian. Ilmu itu sesuai dipelajari atau tidak sesuai dipelajari. Kuliah ini tidak mengajar bagaimana, sebenarnya ada diajar dia teknik-teknik, tapi untuk pengetahuan. Kalau nak amalkan silakan, untuk membuktikan sama ada berkesan atau tidak dari dalam tu amalkan. Tapi tujuan kita ini untuk tahu dan faham, bukan untuk diamalkan. Okey. Seterusnya, sebelum kita lihat isi kandungan asas apapun tenaga dalam, apapun kursus ilmu kuliah tenaga dalam ataupun tenaga minda, kita akan belajar basic dia ni, tapi kita kena faham dulu definisi dia, maksud tenaga dalam. Tenaga ni adalah energi. Energi, kalau kita belajar ilmu sains, sekolah rendah, menengah rendah, tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3, sekolah menengah atas, tingkatan 4, tingkatan 5, bila kita belajar sains, kita akan belajar tenaga. Dia cabang dalam ilmu sains fizik. Kita tidak aliran sains pun, kalau kita ambil contohnya aliran sastra, kita ada satu subjek sains. Cuma sainsnya lebih umum berbanding dengan yang pelajar aliran sains, bukan aliran sastra atau bukan yang aliran, dia akan terus bahagikan ilmu sains itu kepada 3 subjek besar, iaitu subjek kimia, fizik dan biologi. Kalau yang aliran sastra, aliran perdagangan, sistem-sistem dululah, sistem sekarang ni ada beberapa perubahan mungkin. Kita akan ada belajar juga sains, satu subjek sains yang digabungkan. Zaman dahulu disebut sains paduan. Dan akan ada diajar tentang energi, tenaga. Formula Einstein pun adalah formula mengira tenaga. Dalam sains memang ada. Tenaga ni ada banyak jenis. Ada tenaga kinetik. Ini yang kita belajar dalam sains lah kan. Ada tenaga kinetik, tenaga keupayaan, tenaga haba, tenaga elektrik, tenaga magnet, tenaga elektromagnet. Saya sedang menggerakkan tangan saya ini pun kerana ada tenaga. Tanpa tenaga saya tidak akan dapat menggerakkan tangan saya ini. Handphone kita boleh on, tengok YouTube, message, WhatsApp. Kerana handphone kita ada tenaga. Sumber tenaga yang dia dapat tu daripada bateri. Apabila bateri weak, dah habis bateri itu pula kena charge dengan power bank atau dengan elektrik. Jadi bateri itu adalah tenaga. Dan tenaga yang dia gunakan adalah tenaga elektrik. Tenaga ini ada. Dalam ilmu sains adanya tenaga. Itu tidak ada dipertikaikan. Ahli sains tidak mempertikaikan, orang awam pun tidak mempertikaikan, ulama pun tidak mempertikaikan. Kita pulang rumah waktu malam, kita pasang lampu, buka kipas, tenaga berjalan, tenaga elektrik. Kita bayar bil elektrik kepada syarikat elektrik, TNB, kalau di Sabah, SESB. Kita bayar, dia akan kira berapa kita bayar berdasarkan tenaga elektrik yang kita gunakan. Jadi tenaga itu ada. Tapi bila kita sebut tenaga dalam, internal energy atau internal force, kita kena faham, dia bukan 100% seperti yang tenaga kita bincang dalam sains.
Dia berasaskan daripada itu, tapi dia berkembang. Dikembangkan konsepnya. Jadi inilah yang maksudnya tenaga dalam. Saya akan terangkan. Tenaga dalam adalah suatu ilmu yang cuba melatih dan membangkitkan tenaga yang berada dalam tubuh manusia. Tenaga yang tidak nampak. Dan ada masanya dikaitkan dengan tenaga luar dari tubuh manusia, tenaga alam. Tapi fokusnya tenaga dalam tubuh manusia. Ya, disebut tenaga dalam, internal. Bukan eksternal, internal. Sebab tenaga yang dirujuk itu, yang disebut-sebut dirujuk, adalah tenaga yang tidak nampak. Dan dalam ilmu tenaga dalam ini, tenaga yang dikatakan ini, energi yang dikatakan ini, dipercayai mempunyai berbagai fungsi dan kekuatan. Contohnya, tenaga dalam, dengan tenaga dalam ini seseorang boleh menjadi kuat seperti lebih daripada biasa. Seseorang tu boleh jadi kebal, takluk daripada parang. Atau seseorang boleh menolak, mendorong orang lain tertolak ke belakang orang tersebut tanpa menyentuh orang tersebut. Inilah yang dimaksudkan dengan tenaga dalam. Bukan semata-mata kita berjalan, itu pun ada tenaga. Kita memandu kereta, kereta itu dapat bergerak, itu pun menggunakan tenaga. Tenaga dari petrol. Tapi kalau kita sebut tenaga dalam, internal energy, internal power, dia bukanlah yang tenaga seperti yang kita biasa belajar dan kaji dalam ilmu sains. Cuma dia ambil konsep daripada ilmu sains itu diguna pakai dalam menguraikan tenaga dalam ini. Terusnya, apa pula tenaga minda? Mind power. The power of the subconscious mind. Tenaga minda juga suatu ilmu yang cuba melatih dan membangkitkan tenaga yang berada dalam manusia. Namun tumpuannya, fokusnya adalah lebih kepada minda, mind, atau otak manusia. Siapa yang belum berapa faham ni, ikutilah beransur-ansur. Lama-lama kalau selalu ikut kuliah ni, akan lebih faham apa sebenarnya yang diterangkan. Saya cuma terangkan secara ringkas sahaja dulu. Kalau kita balik-balik ikut kuliah dan banyak ikut kuliah yang tentang tajuk tenaga dalam, insya-Allah akan datang akan lebih faham. Sebab ilmu tenaga dalam, ilmu tenaga minda ini sangat luas huraian dia. Tidak dapat dihuraikan dalam masa yang singkat. Untuk tujuan pemahaman. Kalau dah faham, kita huraikan secara ringkas pun akan lebih tahulah. Tapi basic dia tu yang kena faham betul. Jadi tenaga minda ni, minda manusia, otak ni, di otak ni ada dikatakan tenaga. Memang betul. Bila kita menggerakkan tangan kita, perlukan tenaga. Kita berfikir pun memerlukan tenaga. Kita buat soalan matematik pun minda kita berfungsi, bertenaga. Kalau minda kita tidak tenaga, jantung kita tidak tenaga, tangan kita tidak tenaga, matilah kita mati. Sudah tidak ada lagi apa-apa tenaga, biasanya kaku, mati, lumpuh dan sebagainya. Jadi kita memang ada tenaga. Tetapi apabila disebut mind power, tenaga minda, dipercayai tenaga yang ada dipancarkan dalam otak kita ini mempunyai berbagai kekuatan. Dia ada power, kekuatan berbagai. Dia boleh menarik rezeki datang. Dia boleh mempengaruhi orang lain jadi sayang kepada kita.
Kita lama tak ada jodoh dengan menggunakan kuasa minda. Tidak lama lepas itu, sebulan, 6 bulan, setahun kita dapat jumpa jodoh. Itu yang dimaksudkan tenaga minda. Bukan sekadar tenaga yang yang diajar dalam ilmu sains, tenaga kinetik, tenaga keupayaan, tenaga haba, tenaga elektrik, tenaga magnet, tenaga elektromagnet. Cuma dalam tenaga minda ni dia selalu pakai konsep-konsep elektrik dan elektromagnet untuk huraiannya. Tetapi sebenarnya ada perbezaannya. Kalau kita belajar ilmu sains fizik, pernah kita belajar bahwa tenaga elektrik, magnet, elektromagnet ni boleh menarik rezeki. Tidak, kita tidak akan dengar. Ilmu tenaga dalam dan tenaga minda akan ajar. Sudah baca situ. Tapi kalau kita belajar ilmu sains, Coach Kamarul adalah seorang engineer. Dia tentu ada belajar ilmu aerodinamik lah, tenaga mekanikal lah. Tidak akan ada dalam ilmu yang dibelajar oleh Coach Kamarul sebagai engineer dan juga yang ada belajar bahawa tenaga-tenaga itu boleh menarik rezeki, boleh menarik jodoh dan sebagainya. Itu untuk kalau kita buat ni sesuatu, buat mesin, macam mana mesin itu berfungsi, ada teori-teori tenaganya. Tetapi tidak akan ada perbincangan bahawa tenaga itu boleh menarik rezeki. Dan kenapa dibincangkan, kenapa tenaga boleh menarik rezeki, kenapa tenaga boleh menarik jodoh, itu akan dibincangkan bab lain nanti. Hari ini, malam ini, kita akan belajar apa yang diajar, yang basic dia. Dasarnya hampir boleh katakan semua jenis ilmu tenaga dalam, tenaga minda, apapun nama diberikan, quantum minda, duality program, manifestation, apapun nama yang diberikan, dia pimai-pimai tang tu akhirnya dia pergi yang saya ajar malam ni. Situ juga nama saya berbeza. Dia cuma bubu rempah ratus, dia ubah suai, dia jadilah nama lain. Tapi sebenarnya kalau kita lihat kepada basic dia, itu juga. Jadi tidak payah buang duit banyak-banyak. Belajar sekali pun ilmu tenaga dalam, tenaga minda ni, dah tahu dah. Masuk, dengar iklan, ada lagi tajuk-tajuk lain, nama lain. Tapi sebenarnya kalau masuk tu, itulah juga diajar. Dan apa yang diajar, yang basic dia. Ini yang saya akan dedakan malam ini. Tidak semua, tapi inilah basic dia. Yang kita akan lihat kepada apa yang diajar di dalam ilmu tenaga dalam, apa yang diajar dalam ilmu tenaga minda. Seterusnya. Okey, di dalam ilmu tenaga dalam ini, internal energy dan juga tenaga minda, mind power, apapun jenis, dengan berbagai falsafahnya, teorinya, bila hendak membangkitkan tenaga dalam, tenaga minda, dia tidak dapat lari dengan dua amalan ni, dua pengajaran ni, dua teknik ni, dua cara ini. Hanya saja ia bertukar-tukar nama, ia disampaikan dalam bentuk berbeza, tetapi ini basic dia. Yang lain tu adalah variasi, variation. Dia nak sebut chakra, dia nak sebut tantian, dia nak sebut macam-macam lagi, semedi, dia macam-macam istilah yang dia gunakan. Manifestation, dia semua itu basic dia adalah dua ini, iaitu dia akan ajar senaman nafas, atau dia ajar meditasi, atau dia ajar kedua-duanya sekali, gabungan. Daripada dua ini, senaman nafas dan senaman meditasi, ia akan berkembang menjadi beratus-ratus cabang dengan beratus-ratus nama. Tapi basic dia ini. Apapun ilmu tenaga, ikutlah belajar ilmu tenaga jurus. Boleh jurus orang terpelanting, pukulan jarak jauh.
ilmu rawatan jarak jauh. Itu jurus, itu tenaga dalam. Ilmu yang orang tetak dengan parang, tidak lut. Ataupun yang tenaga minda. Dengan kita berpikiran positif, terus bisnes kita jadi maju, dapat untung juta-juta. Kita telah membujang 10 tahun dengan gunakan penuh tenaga minda, main power, tiba-tiba beberapa bulan kemudian jodoh kita muncul, kita berkahwin. Apapun dia akan ajar, dia tidak dapat lari, dia akan ajar senaman nafas, meditasi. Dia boleh tukar-tukar nama nih. Dia tidak sebut meditasi, tapi sebenarnya dia ajar meditasi. Dia tidak sebut senaman nafas, tapi dia akan ajar juga ini. Dan ini dia terpecah kepada beberapa bahagian lagi. Kita akan tengok dia punya basic dia dulu, dia punya akar dia dulu. Oke, seterusnya kita akan melihat senaman nafas dulu. Nafas ini banyak variasi. Ada yang diajar di negara India, contohnya yoga. Malam ini saya tidak akan beritahu macam mana cara pernafasan yoga. Dia perlu lagi huraian yang panjang, itu mungkin akan datang. Dan negara Cina ada dia punya latihan pernafasan dia, yang biasa disebut Qigong atau Qigong. Dan negara yang di sebelah Asia Tenggara yang top di Indonesia dinamakan tenaga dalam. Daripada Indonesia itu berkembang ke Malaysia. Di Malaysia ini kebanyakan ilmu tenaga dalam di Malaysia ini sebenarnya adalah diambil asasnya dari Indonesia dan dikembangkan. Macam mana orang tu kata tidak pun dia sebenarnya dari Indonesia. Kan banyak ilmu-ilmu, ada ilmu budi suci, wali suci, doa suci. Ilmu-ilmu itu asalnya dari Indonesia. Dikembangkan di Malaysia. Kalau orang mengkaji itu perlunya kita ada kemahiran mengkaji sejarah. Bila kita kaji sejarah, kita akan dapat tahu asal-usul ilmu yang diajar di Malaysia yang tidak pun disebut bahwa ia berasal dari Indonesia. Kalau dikaji akan dapat lihat tuh susul galurnya berasal dari Indonesia. Jadi untuk kali ini, malam ini, kita akan tumpukan fokus kita, penerangan saya kepada praktik amalan ilmu tenaga dalam Indonesia. Sebab ilmu inilah yang popular juga di Malaysia dan di Asia Tenggara ini. Oke, seterusnya. Oke, asas latihan tenaga dalam. Yang ini saya fokus kepada teknik yang biasanya di Indonesia atau di Asia Tenggara ini. Bukan yoga, bukan Qigong, bukan dari ilmu tenaga dalam Jepun, tapi yang ada di Asia Tenggara. Biasanya senaman nafas aliran ini, terutama yang bersumber dari Indonesia, dia menggunakan dua teknik pernafasan. Dinamakan pernafasan 3 sisi, juga dikenali dengan nama pernafasan segitiga. Atau dan kedua dia pernafasan 4 sisi atau juga disebut dengan nama pernafasan segi 4. Kenapa ia disebut begitu? Kita lihat dulu senaman nafas 3 sisi. Senaman nafas ini 3 sisi ini sebab dia ada 3 peringkat. Mula-mula tarik nafas, sedut nafas, tarik. Lepas tu peringkat kedua tahan nafas. Yang ketiga dah hembus nafas. Setelah hembus nafas, tarik lagi nafas balik, tahan, hembus. Dan perkara ini dibuat perlahan-lahan dan biasanya ada dibuat kiraan. Dia biasa 10 detik. Kalau dalam ilmu tenaga dalam persilatan, dia buat, oke, tarik nafas 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tahan nafas, kiraan 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hembus nafas, kiraan 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tujuan dia kita kira ni supaya kita memperlahankan, pelan-pelan sedut nafas,
tahan nafas perlahan-lahan, hembus nafas perlahan-lahan. Inilah basic dia, asas dia, dasar senaman nafas tiga sisi atau segitiga. Dan senaman ini boleh dilakukan dengan cara duduk seperti orang meditasi atau dicampur dengan pergerakan. Pergerakan yang kita ada nampak macam jurus-jurus tertentu dengan pergerakan. Latihannya begini, pokoknya kalau sudah dilatih, bahwa lepas itu kita boleh jurus orang akan terpelanting tanpa bersentuh, dikatakan. Jadi basic dia ini. Dan dia akan berubah-ubah berbagai variasi. Kalau dicampur dengan zikir Asmaul Husna, dinamakanlah ya ilmu tenaga dalam Asmaul Husna. Tapi itu nanti saya akan uraikan lebih kemudian, bukan sekarang. Kalau kuliah-kuliah akan datang, jangan kita bila disebut ilmu tenaga dalam Asmaul Husna, terus kita bayangkan bahwa ada pernapasan 3 sisi, 4 sisi, ada pergerakan jurusnya, dan di sana kita akan baca Asmaul Husna yang 99 tu. Allah, Al-Malik, Al-Qudus, Al-Jabbar, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Bukan begitu. Dia ada dia punya cara, tapi saya tidak akan huraikanlah pada malam ini, sebab malam ini kita ketahui dan faham dulu asas apapun ilmu tenaga dalam, apapun ilmu tenaga minda, inilah basic dia. Apapun nama yang mereka berikan. Oke, seterusnya senaman nafas 4 sisi atau segi 4. Seperti dalam gambar raja itu, beza dia senaman 4 sisi ini. Kita tarik nafas perlahan-lahan, mungkin dengan kiraan 10 detik, kita tahan nafas. Lepas tahan nafas, kita hembus nafas. Kita hembus nafas pun juga perlahan-lahan, mungkin kiraan 10 detik. Dan selepas itu bukan kita terus sedut nafas. Tapi dalam yang senaman nafas 4 sisi ini, selepas hembus nafas, kita tahan lagi, tidak bernafas selama 10 detik. Baru itu kita tarik nafas. Itu beza dia. Yang segi 3 dengan segi 4. 3 sisi dan 4 sisi. Yang 4 sisi ini tarik nafas, tahan, hembus, tahan. Bukan terus tarik, tapi tahan dulu. Ya biasanya dia untuk kita bernafas secara perlahan-lahan, kalau di Indonesia itu diajar 10 kiraan detik. Jadi inilah basic dia. Kalau dalam ilmu tenaga dalam, apa jurus kah, rawatan jarak jauh kah, jurus jarak jauh kah, dia ini amalan asas dia. Dia mungkin ada ubah-ubah sedikit, modified sedikit, nama dia ubah-ubah, tapi inilah asas dia. Dan ada masanya mereka kombinasi gabungkan dengan ilmu meditasi. Kita akan pergi kepada ilmu meditasi pula. Sekejap lagi kita akan pergi kepada ilmu meditasi. Jadi senaman nafas ini ada berbagai, namun senaman asas ini, senaman nafas ini ada berbagai. Asasnya senaman nafas ini di Asia Tenggara ialah senaman nafas 3 sisi atau 4 sisi. Kebiasaan dia. Terutama yang dari Indonesia. Senaman nafas ini boleh dilakukan secara duduk, seperti orang meditasi, atau digabungkan dengan pergerakan tubuh, tangan dan kaki. Jika senaman nafas digabungkan dengan pergerakan tubuh, biasa ia dinamakan jurus. Kalau siapa pernah dengar ilmu Nasrul Haq, Nasrul Haq itu dia senaman nafas dia ada pergerakan kaki dan pergerakan tangan. Dan lepas tu dia ada juga berzikirlah subhanallah dan sebagainya. Tapi dia ada senaman pergerakan tangan kaki dan dengan gerak nafas. Itulah disebut dia senaman nafas. Oke, seterusnya kita lihat pula meditasi. Nanti ada soalan boleh type, nanti kita boleh jawab.
Nanti kita boleh jawab ataupun kalau ingin bertanya langsung nanti sesi soal jawab boleh bertanya, buka mic dan kita akan jawab. Kita selesaikan dulu kuliah berkenaan senaman nafas ni, iaitu tenaga dalam dan tenaga minda. Okey, jadi satu lagi yang mesti ada dalam latihan tenaga dalam dan tenaga minda ni, iaitu meditasi. Latihan meditasi ni sebenarnya banyak cabang, boleh sampai beratus. Tapi basic dia, asas dia, dasar dia, dia sebenarnya dikembangkan daripada dua teknik meditasi dasar. Dan saya harap Puan Khadijah boleh tutup mute mikrofon supaya tidak kedengaran suara-suara latar. Okey, teknik meditasi ini apapun dia punya variasi, apapun nama dia, dia ambil nama quantum fizik lah, quantum minda dan sebagainya, dia akan ajar meditasi. Kadang-kadang dia tidak sebut pun perkataan meditasi, tapi sebenarnya itu adalah meditasi. Dan meditasi ini dia basic dia, dasar dia adalah dua, iaitu meditasi samatha dan meditasi vipassana. Apakah itu meditasi samatha? Apakah itu meditasi vipassana? Ini adalah nama Sanskrit. Sebab meditasi ini asal usulnya adalah daripada zaman dahulu lagi. Zaman-zaman yang ni zaman kerajaan Hindu, zaman dahulu, kerajaan Majapahit. Zaman-zaman dulu, bahasa pertuturan antarabangsa adalah Sanskrit, bukan bahasa Inggris. Bahasa pertuturan zaman dahulu yang orang berdagang ke sana kemari, mereka bahasa utama yang mereka antara ni di dunia ini dulu adalah bahasa Sanskrit. Bahasa Sanskrit ni dikatakan antara bahasa yang paling tua, antara yang paling tua di dunia. Jadi samatha dan vipassana ni bahasa Sanskrit. Ada bahasa moden dah. Bahasa moden dia ni yang kita selalu dengar. Di hospital, di klinik, di buku, kita baca di buku, di media sosial, di video. Bahasa moden dia yang meditasi samatha ni, bahasa modennya adalah concentration meditation. Tahukan dulu dia punya istilah ni. Lama-lama akan faham juga apa benda ni. Yang meditasi samatha ni disebut istilah modennya concentration meditation. Yang kedua dia meditasi vipassana adalah mindfulness meditation. Inilah dia punya dasar. Walaupun ada berbagai peguam meditasi, ilmu tenaga minda, macam-macam, boleh menarik rezeki lah dan sebagainya, dia ajar macam-macam istilah dia. Dia gunakan istilah-istilah canggih dalam sains fizik. Sebenarnya basic dia, dasar dia dua ini. Sama ada mereka akan ajar concentration meditation atau mereka mengajar mindfulness meditation. Dan dia ada cabang lagi nih. Satu demi satu nanti insya-Allah akan datang, terutama apabila kalau saya bagi kuliah tentang ilmu yoga, meditasi yoga, kita akan lihat dia punya cabang. Di sanalah cabang dia berkembang sehingga ke zaman moden ni. Tapi asasnya ini. Apakah dua ini? Meditasi samatha dan meditasi vipassana. Kita melihat dulu meditasi vipassana, concentration meditation. Meditasi samatha adalah memfokuskan atau menumbuhkan minda kepada suatu perkara. Ada yang ajar fokus kepada gerak nafas. Ada mengajar fokus kepada pandangan sesuatu benda di hadapan. Ada pula yang mengajar fokus kepada membayangkan visualisasi sesuatu di minda. Dan dia boleh jadi bercabang lagi dengan begitu banyak cabang. Ada pula mengajar fokus kepada bacaan tertentu seperti bacaan mantra atau
dicoba diislamikkan ilmu ini, kononnya baca Quran, baca zikir. Sedangkan dalam ajaran Islam, cara baca zikir ada ajarannya dalam Islam. Cara baca Quran ada cara dia yang diajar dalam Islam. Tapi orang yang mengajar ilmu tenaga dalam ini, dia suruh baca zikir, dia suruh baca Al-Quran, tetapi cara pembacaan, cara berzikir itu dia pakai ilmu daripada ilmu meditasi, bukan daripada ilmu agama Islam. Dan saya tidak akan uraikan panjang lebar sebab nanti membingungkan, serta saya yang ringkaskan dulu. Pahami dulu istilah-istilah ini, tahu bahwa wujudnya istilah ini. Tahu bahwa kebanyakan ilmu-ilmu yang diajar dalam ilmu tenaga dalam dan ilmu tenaga minda dasarnya daripada latihan ini. Okey, jadi ada pula yang fokus kalau meditasi samatha ni concentration meditation, fokus kepada bahagian tertentu pada tubuh yang dinamakan cakra. Seperti yang kita lihat dalam menggambar raja tu. Biasanya kalau ilmu yoga terutama dalam ilmu Patanjali yoga, raja yoga, atau ada satu ni dia memang pakai dia akan merujuk kepada cakra. Dia fokus kepada 7 cakra. Dia berbeza dengan latihan Qigong atau Qigong Cina macam Tai Chi ke begitu. Dia fokus dia tidak kepada 7 cakra ni. Mereka lebih kepada fokus kepada titik di bawah pusat. Yang kalau di dalam bahasa Cina dipanggil Tantian atau bahasa Jepun Dantian. Dia ada beza. Cina punya dengan Hindu yoga. Dan dari sini dia akan berkembang macam-macam dengan zaman sekarang ni, dengan berbagai istilah, nampak saintifik, nampak quantum minda dan sebagainya. Mereka pinjam istilah-istilah dalam sains fizik untuk yang nampak moden. Tapi basic dia inilah. Jadi dia banyak variasi itu kita tidak dapat uraikan secara terperinci malam ini. Yang penting kita faham bahawa ada satu teknik meditasi dinamakan samatha, concentration meditation. Dan di sini, dan kebanyakan yang diajar, apa ilmu tenaga dalam, apapun nama, kebanyakan inilah. Dia variasi daripada dasar ini. Okey, kita pergi lihat pula meditasi yang satu lagi, dipanggil meditasi vipassana ataupun mindfulness meditation. Ini meditasi ini biasa ada diajar di Jepun. Lebih Jepun yang banyak mengajar meditasi teknik ini, terutama dalam Zen Buddhism, atau yang orang ada belajar sini bela diri, karate, taekwondo, ada yang ajar meditasi ini. Namanya mindfulness meditation. Meditasi vipassana ni adalah kita diam bukan sekadar mulut diam, tapi minda kita diamkan minda kita, tidaklah terfikir sana terfikir sini, di mana kita simpan kunci kereta, di mana kita simpan kunci motor. Kita diamkan minda kita juga, dan kita memerhatikan keadaan minda kita. Apa berlaku waktu kita duduk bersila meditasi, mungkin tutup mata. Apa yang terfikir kita perhatikan. Apa yang kita terfikir? Kita terfikir kunci kereta kita tadi kita cari, kita jumpa, rupanya ada di laci, ada di baju atau di poket seluar. Kita acknowledge, kita sedar itu yang kita sedang fikirkan. Jadi jika hati kita risau pula, minda kita katakan, sekarang hati aku sedang risau. Jika kita merasa gembira, waktu kita sedang meditasi itu duduk berdiam diri, kita katakan pada diri kita, sekarang saya sedang rasa gembira. Dia secara dasarnya ringkasnya begitu. Meditasi vipassana, mindfulness meditation. Jadi apapun ajaran ilmu tenaga minda ni, dia punya praktis mesti ada meditasi. Cubalah tengok yang orang putih punya, Mat Saleh punya, yang ditawarkan oleh Mind Valley, yang ditawarkan di Indonesia, di Malaysia, di Jepun, dimanapun
Sebenarnya dia tidak akan dadakan kalau belum bayar iuran. Sudah bayar iuran, ikut dia punya kursus, dia akan ajar meditasi. Tidak boleh lari ilmu, sebab bagaimana menajamkan, bagaimana harness, bagaimana menyuburkan minda, tekniknya satu saja, meditasi atau gabungan dengan ilmu tenaga dalam, ya, tanaman pernapasan. Kadang-kadang tanaman pernapasan saya diajar, ataupun ada masa senaman meditasi saja. Tapi ada yang ini dia combine, dia ajar juga meditasi, dia juga ajar pernapasan. Jadi ini basic dia. Apapun nama kursus itu, apapun nama ilmu ini, dia tidak boleh lari daripada dua ini. Tidak akan ada orang ajar ilmu tenaga dalam, ilmu tenaga minda, tapi di dalam silibus dia tidak ada ajar senaman nafas, dia tidak ajar meditasi. Sebab kalau dia tidak ada ajar tu, apa yang dia ajar? Dia ajar ilmu matematik, 1 + 1 = 2. Dia ajar pergerakan tumbuk, tendang, mengelak, melompat. Itu ilmu bela diri, taekwondo, karate, silat, muay thai. Kalau mengajar menumbuk, kalau menendang. Jadi apa yang mereka ajar? Ajar untuk menjadikan tenaga minda itu, tenaga dia boleh mempengaruhi rezeki. Dia kena latih. Apa latihannya? Meditasi. Untuk dia boleh jurus orang, apa latihannya? Senaman pernafasan. Tidak pernah lagi saya jumpa mereka mungkin menafikan. Tapi sebenarnya dia kata, oh ini ilmu tidak, dia tidak ada meditasi, dia tidak, tapi dia guna semedi, dia kata. Semedi itu meditasi lah juga. Tukar nama saja. Kalau cuma di Indonesia disebut semedi. Semedi itu adalah meditasi. Jadi dia boleh tukar macam-macam nama, tapi basic dia, foundation dia, inilah apa yang saya dedakan ini. Jadi perkara yang perlu diingat, Puan Khadijah boleh minta tolong kerjasama, tekan mute yang ada gambar mikrofon tu, coba tekan. Okey, cantik. Okey, sekarang perkara yang perlu diingat sebelum kita tutup kita punya kuliah ni, yang saya ingatkan, apapun yang diiklankan oleh ilmu tenaga dalam dengan berbagai nama canggih, yang dia biasanya akan melibatkan senaman pernafasan seperti yang kita bentangkan tadi. Ada juga aliran ilmu tenaga dalam menggabungkan dengan amalan meditasi. Biasanya ilmu tenaga dalam ada latihan pernafasan dengan pergerakan tubuh. Kalau tenaga dalam, macam tenaga dalam pancanusa, tenaga dalam ini, tenaga dalam ni, tenaga dalam ilmu tenaga dalam Asmaul Husna, dia biasanya dia ada pergerakan. Selain daripada sudut nafas, dia kombinasi dengan pergerakan. Ilmu tenaga minda pula biasanya menggunakan latihan meditasi minda dan kurang menggabungkan dengan gerak tubuh. Jadi dia biasa duduk diam saja. Duduk bersila, duduk diam, sama ada dia tutup mata, dia akan buat meditasi. Ingat, dia bukan langsung tidak latihan gerak. Ada masa ada juga pergerakan tangan contohnya. Tetapi kurang berbanding dengan ilmu tenaga dalam. Kalau ilmu tenaga minda ni. Ilmu tenaga minda lebih kepada memancarkan tenaga di minda, kononnya kita pancarkan untuk dapatkan sesuatu. Kita pancarkan ke alam semesta minda kita, tenaga minda kita untuk kita dapat rezeki datang supaya bisnes kita maju, contohnya begitu. Itu ada sedikit perbezaan. Sebenarnya dia tenaga juga, mereka rujuk sebagai tenaga, tetapi ilmu tenaga minda ni dia lebih fokus kepada mind, law of attraction, positive thinking. Kalau tenaga dalam ni dia lebih kepada dia senaman nafas dan dia campur dengan pergerakan. Jadilah jurus tenaga dalam, ilmu tenaga dalam Asmaul Husna, boleh merawat jarak jauh. Kalau dia jarak jauh dia pakai apa sebenarnya? Dia pakai minda. Dia walaupun dia tidak cerita secara umum sebab orang kena bayar dia duit. Ilmu pengeras baru dia dedakan ilmu tu. Sebenarnya konsep dia mereka pancarkan tenaga. Saya dari sini, dari Sabah, ada pesakit dari Selangor. Saya akan pancarkan tenaga saya yang dipanggil tenaga dalam
kepada pesakit di Selangor itu untuk kononnya sembuh. Dan amalannya berbagai, sama ada dengan baca subhanallah kah, zikir kah, dengan baca mantra kah, atau dengan nafas, pergerakan nafas saja. Ada tuh tanpa perlu pergerakan nafas, sebab dia rasa minda dia sudah tahap tinggi, tanpa gerak nafas pun begitu gerak apa dia pakai minda saja, dia akan pancarkan tenaga. Tenaga. Sebenarnya konsep dia pancarkan tenaga kepada orang, dari itulah konsep jarak jauh, perawatan jarak jauh, dia pancarkan tenaga. Sama ada betul kah tenaga tu boleh bergerak daripada tapak tangan saya ni, gelombang dia bergerak, dia melintasi laut Cina Selatan, dia pergi ke KL, pesakit itu berada di KL dan dia menyentuh pesakit itu tenaga gelombang ni, lepas tu dia sembuh. Sama ada bolehkah berlaku, saya tidak akan bincangkan sekarang, tetapi konsepnya begitulah. Itu yang kita perlu ingat. Jadi adakah ilmu tenaga dalam dan ilmu tenaga minda itu salah atau haram dipelajari? Kita kena paham dulu ini. Kalau memang ada persoalan bermain-main di minda antara persoalan ini. Jadi sebelum kita boleh jawab persoalan itu, kita kena faham beberapa perkara asas, seperti yaitu senaman nafas tidaklah otomatik salah. Bila kita bersukan, kita tidak boleh elak dengan bernapas. Kita jogging, kita perlu bernapas. Tidak ada kita berjogging sampai kita tahan nafas, tidak bernapas. Mati kita kalau tidak bernapas. Jadi bila kita bersukan, main badminton, kita perlu bernafas. Jadi senaman nafas ini tidaklah otomatik salah. Itu kita kena paham. Meditasi pun tidaklah secara otomatik salah. Ini yang selalu salah paham orang. Asal sebut saja senaman nafas salah. Asal sebut saja meditasi salah. Meditasi tidak otomatik salah. Tidak salah melatih minda. Contoh kita buat latihan matematik. Anak kita belajar matematik, buat latihan matematik. 2 darab 2, 4. Dia sebenarnya melatih minda dia. Jadi tidaklah salah. Tidaklah asal melatih minda salah. Kalau begitu orang tidak boleh buat latihan matematik sebab dia melatih minda. Salah. Jadi tidaklah otomatik. Jadi kalau senapan nafas tidak otomatik salah, meditasi pun tidak secara otomatik salah. Jadi di mana ilmu tenaga dalam dan ilmu tenaga minda ini menjadi salah atau haram dipelajari? Di mana? Ia jadi salah atau haram dipelajari apabila ada pengajarannya atau ritual-ritualnya bercanggah dengan syariat, atau ada amalan-amalannya yang ada didampingi jin, yang minta pertolongan jin. Mereka menafikan. Tapi kalau orang yang mengkaji mendalam, tahu ilmu itu, ada sebahagian itu memang ada minta pertolongan jin. Cuma dia tidak sebut, oh saya minta pertolongan jin. Dia kata, oh yang datang itu, yang kamu ternampak itu datang berbaju putih itu, malaikat itu wali Allah itu sedang menolong kita, bukan jin itu. Jadi saya tidak akan huraikan mendalam, setakat ini saja kita pahamkan yang asas dia dulu, basic dia. Mungkin akan datang baru kita akan kupas lagi lebih mendalam. Jadi mau dekat penutup sudah. Jadi yang perkara yang kita perlu ingat, apabila kita tidak tahu membezakan mana satu ilmu tenaga dalam, mana satu ilmu tenaga minda yang bercanggah dengan syariat, yang ada didampingi jin, maka untuk langkah selamat lebih baik jangan belajar. Untuk mengelakkan kemudaratan, lebih baik jangan belajar kalau kita tidak dapat membezakan. Betulkah tidak betulkah ada dia punya ritual bercanggah dengan ajaran Islam, ada didampingi jin, lebih baik janganlah belajar. Sebab
ilmu-ilmu tenaga dalam, tenaga minda ni, iklan dia di media sosial, dia tidak akan cerita secara mendalam apa isi kandungan. Kena bayar yuran dulu, ikut baru tahu. Tapi waktu itu kita dah terpukau oleh jin, mungkin susah kita nak keluar daripada guruan tu. Jadi kalau tak tahu lagi macam mana menilai, lebih baik jangan amalkan. Ingat, orang yang mengajar ilmu tenaga dalam dan atau tenaga minda yang didampingi jin, seperti saya katakan tadi, tetap tidak akan mengaku. Ilmunya bercanggah dengan syariat, ilmunya ada didampingi jin. Maka tentu ada yang bertanya bagaimana mengetahui suatu ilmu tenaga dalam dan tenaga minda itu melanggar syariat dan atau didampingi jin. Persoalan itu mungkin akan dijawab pada masa hadapan, pada kuliah-kuliah yang akan datang berkaitan tenaga dalam dan tenaga minda. Maka dengan itu kita sampai kepada penutup dengan mengetahui dan memahami apa itu tenaga dalam dan tenaga minda, sejarah perkembangannya dan intipati pengelajarannya, maka diharap peserta kuliah dapat menilai sama ada ingin menyertai kursus tenaga dalam atau kursus tenaga minda. Orang yang faham dapatlah membuat keputusan lebih tepat dan boleh menjimatkan uang beratus ringgit, malah beribu ringgit. Sebab ada yurannya sehingga beribu ringgit. Dengan kita menyadari bahawa kebanyakan kursus tenaga dalam atau kursus tenaga minda, macam mana pun nama-namanya berubah-berubah, latihannya yang asas tetap sama. Dengan itu, saya tutuplah kuliah saya pada malam ini. Lepas ini kita akan menerima ijazah amalan baca ayat-ayat ruqyah ke atas air. Maka saya akan tutup slide ini. Maka dengan itu berakhirlah kuliah saya untuk sesi kita yang pertama. Kalau ada soalan nanti kita akan jawab pada sesi soal jawab setelah kita sesi amalan pengijazahan membuat air ruqyah. Maka dengan ini saya serahkan majlis seterusnya kepada sahabat saya, Coach Kamarul Azli. Silakan Coach. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz Sinar untuk memberi penerangan tentang kuliah tenaga dalam, tenaga minda. Okay. Sekejap kan. Okay, insyaAllah. So, apa yang dijelaskan diterangkan oleh Ustaz Sinar, semoga menjadi panduan bagi kita dalam memilih ataupun menilai sesuatu ilmu. So, saya dan Ustaz Sinar, kami bukanlah mufti. So, maksudnya kami bukanlah orang yang ada autoriti nak mengatakan ilmu ini salah ataupun ilmu ini tak betul. Yang mana yang betul, yang mana yang boleh amal. So, kami bukanlah orang yang ada autoriti tersebut. So, kami hanyalah orang yang akan bagi pendedahan dan kemudian tuan-tuan bolehlah membuat penilaian masing-masing. Sama ada boleh ikut ataupun tak boleh ikut. So kami beri pendedahan yang mana yang hak, yang mana yang batil, yang mana yang boleh amal, yang mana yang tak boleh amal. So atas judgement kita, atas penilaian kita nak buat pilihan sama ada okey ataupun tak okey. Okay? So sebab tu dalam kita memberi satu maklumat di dalam grup dan sebagainya, cuba kita baca dengan teliti dahulu modul-modul yang diberi, penjelasan-penjelasan yang diberi, dan kebanyakan jawapan sudah ada di dalam tersebut. So tujuan kita mengadakan kelas ni adalah untuk memberi pendedahan, memberi satu guideline asas dalam kita nak menilai sesuatu ilmu tersebut. Okay. Saya akan masuk ke bahagian part saya. Okay. So sebelum tu kita nak tahu dulu apa itu air jampi.
Okay, so air jampi atau air penawar atau air ruqyah biasanya salah satu bantuan lah. Okay, kita buat air penawar, kita jampikan pada air untuk kita minum. Okay, untuk kita minum, untuk kita mandi. Untuk masalah-masalah apa, penyakit apa tu nanti kita akan detailkan. So insyaAllah untuk buat air jampi ni, air penawar ni mudah sahaja, kita boleh buat sendiri. So kalau saya sendiri di pusat rawatan, saya tidak jual air jampi. Kalau pesakit tu dia tak nak buat rawatan, dia hanya semata-mata nak beli air jampi, saya tidak akan jual. Sebaliknya saya akan beri dia panduan YouTube, dia boleh buat sendiri air jampi. Kalau nak beli air jampi juga boleh. At least duduk semasa sesi rawatan saya, dengar bacaan ruqyah saya dahulu, barulah nak beli air jampi. Kalau dia kata WhatsApp saya, call saya hanya nak beli air penawar untuk demam tapi tak nak datang buat sesi rawatan ruqyah, maka saya sendiri memang tak akan jual air kepada orang yang macam tu. Sebaliknya saya hanya bekalkan sahaja YouTube panduan untuk buat air penawar, dia boleh buat sendirilah. Okay, insyaAllah. Untuk praktikal air jampi ni, saya ada pesan tadi, boleh standby dulu botol air, boleh standby dulu botol air di tempat masing-masing. Okay, sekejap saya pun nak ambil botol air sekejap. Okay, boleh saya bagi masa sekejap, 2-3 minit, standby botol air. Okay, semua orang boleh ambil botol air, air mineral, air RO, air kowe, air kukuh, apa-apa air lah, janji namanya air. Okay. Okay, saya dah standby air, botol kecil je, tak ada masalah nak botol kecil ke botol besar ke. Okay, ada yang nak komen dulu, dah bersedia dengan air, at least bagi maklumat sikit yang mana yang dah bersedia dengan air boleh komen, saya dah sedia. Kita akan buat air penawar ni terus langsung secara praktikal terus. Okay, sebab saya dah paste dah sebahagian daripada apa yang nak dibacakan tu di dalam teks ruangan komen. Okay, saya akan bacakan surah Al-Fatihah, ayat kursi, 30, selawat, niat dan doa. Okay, contoh doa juga saya dah paste di sini. Okay, okay, ada lagi yang bersedia? Okay, Alhamdulillah 2 orang, 3 orang dah bersedia. Okay, kita bagi masa lagi seminit. Boleh komen lagi yang mana yang dah bersedia. Tolong komen sekejap. Saya dah bersedia. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Okay, ada lagi yang bersedia. Okay, Alhamdulillah ramai yang dah bersedia. Okay, okay, kita akan mulakan. Okay, saya akan mengajarkan cara untuk buat air penawar, air jampi. So untuk sebagai asas saya akan ajarkan bacaan yang mudah-mudah saja. Okay, bacaan yang simple-simple yang insyaAllah semua orang boleh amal.
iaitu bacakan surah Al-Fatihah, ayat kursi, 3 kul, selawat, niat dan doa. Okey. So insya-Allah bacaan ni perlulah dijaharkan, dikuatkan bacaan, dikuatkan suara. Dijaharkan tu maksudnya bila kita baca, kita pun boleh dengarlah bacaan tu. Dan kita kena faham air ini merupakan satu makhluk hidup. Air ini dia makhluk hidup, ada mikroorganisme, ada mineral dan sebagainya. So kita nak rukiahkan air ni. So insyaAllah kita akan mulakan bersama-sama dengan saya, praktikal terus bersama-sama dengan saya. Okay. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man zal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. La ikraha fid din. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Faman yaghfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa. Lan fisama laha wallahu sami'un 'alim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilaz zulumat. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Okay, untuk selawat ni kita boleh baca mana-mana selawat pun boleh. Selawat biasa pun boleh, selawat pendek, selawat panjang, selawat syifa pun boleh, tak ada masalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa khutil arwahi wa ghizaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Okay, apa yang saya bacakan ini merupakan satu panduan asas. Kita boleh tambah lagi mana-mana ayat Al-Quran lain ataupun doa-doa lain. Lagi banyak kita baca, lagi bagus. Kita membacakan ayat-ayat ruqyah banyak sebab kita nak menarik rahmat Allah. So dan biasanya juga dalam membuat ayat jampi ni saya akan baca juga ayat-ayat syifa. Okay, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara.
Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin wa yasfi sudura qaumin mu'minin yahruju min butuniha syarabun muhtalifu alwanuhu fihi shifaa'un linnas wa iza maritu fayasfin qul huwa lillazina amanu hudan wa shifaa. So tak ada masalah, kita nak tambah lagi doa-doa lain. Nak baca ayat-ayat pembatas sihir, nak baca ayat afahasibtum penghancur, nak baca ayat lau anzalna, apa mana-mana ayat yang kita hafal kita boleh bacakan lagi. Okay. Untuk doa, contoh doa saya akan bagi contoh seperti mana yang saya dah bagi dalam teks tu. Ya Allah yang maha pemurah lagi maha pengasih lagi maha penyayang, dengan rahmat-Mu ya Allah, dengan keberkatan bacaan ayat-ayat Al-Quran ini, Engkau jadikanlah air ini sebagai penawar dan penyembuh bagi penyakit-penyakit dan gangguan jin yang aku alami. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau jadikanlah setiap jisim air ini sebagai penyembuh segala penyakit yang ada di dalam tubuh badanku. Hancurkanlah segala kuman dan penyakit di dalam badanku. Hancurkanlah segala jin-jin. Hancurkanlah tapak-tapak jin yang berada di dalam tubuh badanku. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau jadikanlah setiap jisim daripada air ini sebagai bala tenteramu yang akan menghancurkan tapak-tapak jin, yang akan memusnahkan buhul-buhul jin di dalam tubuh badanku ya Allah. Kemudian kita hembuskan kepada air dengan sehalus jarum sehabis nafas. Kita tiup sehalus jarum sehabis nafas bersama dengan niat yang kita bacakan tadi untuk jadikan air ini sebagai air penawar. Okey. Untuk doa ni juga selain daripada gangguan jin, boleh juga doa untuk penyakit-penyakit fizikal. Ya Allah, ya Tuhanku, dengan rahmat-Mu ya Allah, dengan keberkatan ayat-ayat Al-Quran yang aku bacakan tadi, Engkau jadikanlah air ini sebagai penawar bagi penyakit demamku. Engkau jadikanlah air ini sebagai penawar bagi penyakit batukku. Ya Allah, Engkau jadikanlah air ini sebagai penawar bagi penyakit kencing manisku, penyakit darah tinggi aku, penyakit kanser yang aku hadapi, apa juga penyakit yang kita alami. Okay, so saya bagi masa untuk masing-masing berniat mengikut penyakit dan penyakit masing-masing lah, penyakit masing-masing. So setiap daripada kita mungkin ada masalah dan penyakit masing-masing. Air ini juga boleh kita niatkan, ya Allah, jadikanlah air ini sebagai penenang untuk anak aku nak ambil exam, pun boleh, tak ada masalah. Jadikanlah air ini sebagai penawar untuk pengikat kasih sayang kami sekeluarga, ya Allah, untuk tenangkan anak aku nak ambil exam, ya Allah. Okay. Apa juga niat kita boleh niatkan. Okay. Kemudian kita tiupkan sehalus jarum sehabis nafas. Kemudian kita minum 3 tegung. Okay. Okay. Alhamdulillah. Kaedah simple sahaja, insya-Allah. Dengan ini saya mengijazahkan, mengajarkan kaedah nak buat air penawar kepada tuan-tuan dan puan-puan semua. Okey. So boleh jawab qabiltu ataupun boleh komen juga, saya terima, insya-Allah, tak ada masalah. Okey. Ada soalan siapa yang angkat tangan tu? Boleh bertanya. Kita belum buka lagi pada sesi soalan. So kalau boleh tumpukan dahulu kepada sesi kelas sebelum nak bertanya. Okay. Okay, tadi kita buat contoh untuk untuk buat air penawar pada air. So kaedah yang sama juga kita boleh buat untuk rukiahkan madu, untuk rukiahkan minyak zaitun, untuk rukiahkan kismis, kurma, buah tin. So apa juga makanan-makanan juga boleh, insya-Allah kita amalkan. Kaedah yang sama, cuma kita bacakan kepada minyak angin, kita baca kepada makanan-makanan sunnah, madu, minyak zaitun, minyak bidara. Okay.
kita boleh amalkan. So dari segi bacaan ayat-ayat juga kita boleh tambah mana-mana ayat Al-Quran yang lain. Okey, kalau kata kita ada masalah sihir, boleh kita tambah ayat-ayat pembatal sihir, ayat afasibtum boleh juga. Kalau kita ada masalah anak degil, kita boleh tambah ayat-ayat untuk pelembut hati. Surah Toha, okay, 1 hingga 5 juga boleh kita baca. So maksudnya dari segi ayat tu dia tidaklah terhad apa yang saya bacakan tadi. Cuma sebagai demonstrasi praktikal, kita baca ringkas untuk nak bagi mudah kefahaman dan faham. Okay, insyaAllah. Ada soalan? Okay, ada soalan tentang air penawar. Okay, Alhamdulillah pengijazahan air jampi selesai. So kita buka kepada sesi soalan. Kita buka kepada sesi soalan. Jika ada soalan boleh bertanya. Ada soalan boleh bertanya. Okay, tadi ada satu soalan awal tadi. Apa pendapat Ustaz tentang perawat viral yang perawat mendakwa perawat ruqyah syariah tapi menggunakan Al-Quran, ada juga menggunakan teknik nafas ataupun teknik jurus. Bagi saya inilah tujuan kami menyebarkan ilmu untuk bagi kefahaman. So sama ada dia viral ke, dia masuk TV ke, dia masuk surat khabar ke, dia terkenal ke, so keadaan-keadaan sedemikian tu adalah tidak menepati syariat. So tinggalkan saja. So bukan bermaksud kalau dia viral, dia terkenal, bukan bermaksud dia ikut syariat. Okay? Itu bukanlah satu guideline menunjukkan dia ikut syariat. So bagi saya tinggalkan sahaja perawat-perawat yang menggunakan teknik-teknik nafas ataupun jurus-jurus macam tu. Okay, Ustaz Sina ada nak tambah mengenai soalan tersebut? Terima kasih Coach. Dua perkara. Soalan tadi tu saya kurang faham sebab ada ijaan dia tu saya tidak dapat ijak yang ringkasan. Jadi saya takut tersalah faham baca soalan. Tapi kalau soalan tu umum mengatakan ada perawat terkenal, kononnya dia mengatakan dia merawat cara ruqyah syariah, tapi dia ajar juga, dia guna juga ilmu nafas, ilmu jurus. Kesimpulan dia dia menggunakan rawatan gabungan. Dia gabungkan dengan ilmu-ilmu lain. Untuk mengatakan salah atau mungkin melibatkan jinkah dan sebagainya yang lebih mendalam, saya tidak dapat ulas. Tapi kalau orang tu nanti secara private yang maklumkan persoalan tadi, message saya di Telegram, beritahu siapa sebenarnya orang tersebut dan apa yang dia ajar, mungkin baru saya boleh ulas secara terperinci sama apa pendapat saya, sama ada dia ni sebenarnya ruqyah syariah atau bukan. Tapi kalau uraian ringkas saya tadi itu, walau dia baca Quran, walau dia baca zikir Asmaul Husna, tapi kalau dia gunakan pergerakan-pergerakan dengan nafas, dia adalah gabungan. Tapi seperti saya katakan tadi ya, bukan asal bernafas salah. Kita memang bernafas. Sebagai contoh, Ustaz Muhammad Faizal, bila dia merawat, kadang-kadang dia tunjuk dari jauh, dia tunjuk pesakit itu. Dia bukan mengamalkan tenaga dalam. Dia tunjuk sebab pesakit perempuan dia tidak sentuh, tidak boleh sentuh. Jadi dia kiaskan dengan dia sentuh tu seolah dia tunjuk tu seolah-olah macam kalau pesakit lelaki dia sentuh, tapi kalau perempuan dia cuma tunjuk untuk lebih fokus saja. Dia tidak berniat bahawa dengan jari dia tunjuk tu ada keluar gelombang tenaga dari jari dia terkena dengan pesakit, tidak. Jadi saya hanya beri bagi jawapan umum dan agak ringkas untuk itu, dan saya serahkan semula kepada Coach Kamarul. Silakan Coach. Okey, soalan. Bagaimana hendak meruqyahkan lebih dari seorang? Adakah secara seorang-seorang ataupun sebaliknya? Ini sebaliknya tuan kena bergurulah, rujuk kepada guru tuan. So nak ruqyah seorang-seorang ataupun nak ruqyah ramai-ramai,
Ini benda ni banyak khilaf. Ada guru-guru yang dia nak buat ruqyah seorang-seorang, ada yang nak buat ramai-ramai. So bagi saya, dan nak buat ramai-ramai ni pula bergantung pula tahap kemahiran kita. Kita mampu tak nak kawal pesakit tu. Nanti kalau pesakit tu kerasukan dan sebagainya, mampu tak kita nak kawal situasi tu. Kalau tuan tanya saya memang banyak buat rawatan beramai-ramai, 3-4 orang serentak. Walaupun semasa sesi live 4 orang, 5 orang pun saya masih mampu nak kawal lagi. Tapi saya ada limit saya lah. Kalau saya buat rawatan beramai-ramai, mungkin maksimum saya setakat 5 orang atau 6 orang saja. Saya tak boleh ambil ramai, takut nanti di luar kawalan. Tapi kalau tuan baru belajar, baru setahun, 2 tahun, 3 tahun, saya tak galakkan langsung untuk buat beramai-ramai. Buatlah seorang demi seorang. Sebab ni dia subjektif sikit. Saya tidak tahu Tuan Farid ni memang seorang perawat ataupun dah lama merawat. Jika dah lama merawat, terpulang atas kemahiran masing-masing. Ada guru-guru yang suka, yang membenarkan ruqyah masal ramai-ramai. Ada juga guru-guru yang tidak suka kaedah ruqyah ramai-ramai. Dia lebih memilih seorang-seorang. So terpulang atas masing-masing. Terpulang atas praktikal masing-masing. Kalau macam saya ada banyak kekangan-kekangan masa dan sebagainya. So saya ambil pendekatan untuk ruqyah beramai-ramai. Namun jika ada kes-kes yang terpencil, kes-kes yang berat, kes-kes kerasukan yang agresif dan sebagainya, tetap saya akan ambil seorang demi seorang. Kalau yang kes-kes yang light, yang ringan, setakat batuk dan sendawa saja, insyaAllah saya akan ruqyah ramai-ramai. Okay? Sebab ni kita tak ada nak cakap sikit lah. Ustaz Sina ada nak tambah? Terima kasih Coach. Saya ada ingin menambah, soalan ni bagus, cantik. Okey, jawapan saya terbagi kepada 2. Ini berkembang daripada jawapan Coach Kamarul. Saya setuju dengan jawapan Coach Kamarul. Dikembangkan lagi kepada 2 perkara. Sama ada pertama, orang itu dia baru belajar ruqyah, dan satu orang tu yang memang biasa merawat. Jadi untuk yang kategori pertama, sekiranya dulu dia sakit, dia berjalan meruqyah, dia rawat diri dia sendiri, atau anak dia sakit, atau isteri dia sakit, dia belajar meruqyah, lepas tu dia rawat isteri dia, anak dia sembuh. Bila sembuh, ada lagi saudara mara lain, sepupu, anak saudara pun minta dirawat. Kalau keluarga-keluarga terdekat, tinggal berdekatan, bersebelahan rumah, boleh juga rawat ramai-ramai. Terutama kalau yang sakit tu bukanlah yang sensitif, yang boleh kerasukan, dia cuma sakit kepala, sakit demam, kena mungkin denggi dan sebagainya, selain makan ubat hospital, dirawat. Okey, duduklah di depan ramai-ramai, 3 orang, 4 orang, dibacakanlah ayat-ayat ruqyah. Begitu boleh kalau yang ni. Cuma kalau yang minta rawat itu bukan keluarga terdekat, macam rakan sekerja, sebab dia heran, dulu kita sakit, dia tanya kenapa dah baik daripada penyakit ganjil. Oh, kita kata kita rawat diri kita sendiri, kita belajar, ikut kuliah online, masuk dalam grup Telegram Rawatan Islam, jadi kita belajar ruqyah, kita dapat ruqyah diri kita. Itu dia kata dia pun minta. Tiba-tiba rakan sekerja kita ada 3-4 orang minta. Mungkin kalau kurang berpengalaman, mungkin rawat ruqyah satu-satu, mungkin di rumah orang tu atau di rumah kita. Tapi kalau di pejabat dan kita kenal juga ni, mungkin bolehlah juga lah 2-3 orang sekali baca ayat-ayat ruqyah, tapi untuk 2-3 orang berdiri di tempat kita. Itu untuk yang kalau yang tidak banyak pengalaman meruqyah, baru juga belajar. Dia tengok keadaan, boleh ramai-ramai, boleh satu seorang. Kalau ramai pun jangan terlalu ramai, jangan bilang macam di balai raya atau di dewan, atau kita seorang guru, kita kumpul murid-murid ramai-ramai duduk di dewan. Itu jangan, sebab itu perlu orang berpengalaman. Jadi kalau soalan tu daripada orang yang biasa merawat, tapi dia punya perguruan, dia punya aliran memang tidak mengajar ruqyah ramai-ramai, tapi dia tertarik sebab dia tengok Coach Kamarul merawat ramai-ramai. Kalau Quranic Healing Sabah, biasa lepas kursus, di petang dia itu pas kursus akan ramai berkumpul peserta ramai-ramai, akan dibaca ruqyah dan peserta. Itu boleh sebab dalam kursus petang tu
bila nak tamat dah kursus, peserta duduk ramai-ramai, tetapi pembantu ramai. Seorang yang penceramah baca ayat ruqyah dan ada yang orang-orang berpengalaman ada di sana. Saya sendiri selalu tuh hadir. Kadang-kadang saya hadir kononnya sebagai peserta sebab ramai itu dah kenal saya sebagai peserta. Tapi bila sesi merawat, bila ada ramai yang keserasukan, saya bertukar status daripada peserta menjadi perawat yang membantu penceramah yang sedang baca ruqyah masal. Jadi memang ada aliran yang tidak bersetuju ruqyah masal, dia kata mengaibkan, nanti naik aib. Jadi itu seperti Coach Kamarul katakan, ada perbezaan pendapat. Tapi pendapat yang saya pegang boleh. Itu juga pendapat yang dipegang oleh guru saya, Ustadz Musdar. Sebenarnya Ustadz Musdar mula-mula dia pun tidak berapa gemar ruqyah ramai-ramai masal. Tapi bila dia bertukar-tukar fikiran lagi, bila dengan Syekh Abu Al-Bara, dia selalu jadi penterjemah. Kalau Syekh Abu Bara bagi kuliah ceramah ruqyah di Malaysia, di Indonesia, dia jadi pencerama. Bila dia berbincang, Syekh Abu Al-Bara juga tidak bersetuju ramai-ramai. Tetapi bila dibincang, tidaklah haram atau salah. Terutama macam di Indonesia ni, dia kawasan luas. Orang sakit banyak. Kita tidak dapat dalam satu kampung tu, katakan ada 200-300 orang. Kita tidak akan boleh rawat seorang demi seorang. Memang dikumpulkan di balai raya, baru kita bacaan ni. Jadi mana yang sakit serius, yang memang kerasukan teruk, itulah baru ditumpukan, mungkin pergi ke rumah dia atau dia pergi ke rumah perawat esoknya ke lusanya untuk dirawat khusus. Dia tidak akan dapat. Dan untuk dakwah, masuk kampung, ditunjukkan cara-cara merawat, cara-cara melakukan ruqyah mandiri. Lepas tu mereka buat sendiri dan bolehlah dibuat demonstrasi, dibaca ruqyah ramai-ramai. Jadi dia melihat kepada keadaan. Cuma memang diakui ada perguruan yang saya tidak perlu sebut yang tidak bersetuju dengan ruqyah masal. Mereka mengkritik ruqyah masal, dikatakan mengaibkan, ditonton oleh ramai orang. Tapi ada peruqyah di Indonesia, malah di negara Arab sendiri. Secara pribadi mereka mungkin tidak berapa setuju, tapi tidaklah mereka katakan dia ke tahap haram atau salah dibuat. Jadi itu tambahan daripada saya. Saya serahkan semula kepada Coach Kamarul. Silakan Coach. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih kepada komen daripada Ana Andriana. Okay, semoga apa yang kita ajar ilmu untuk air ruqyah itu menjadi bermanfaat. Okey, soalan. Bolehkah kita baca semua makanan sunnah sekali sahaja dengan ayat ruqyah? Bila kita nak makan, tak payah dah kita baca dan terus makan saja. Ya, boleh macam tu. Sebab tu kalau untuk buat air penawar ni juga, biasanya saya akan baca dalam bekas yang besar. 5 liter misalnya. Ataupun botol yang besar 10 liter misalnya. Kita bacakan ke semua ayat ruqyah, satu set ataupun 20 ayat ruqyah penuh lagi baik. Kemudian kita tiup, kemudian air tu sikit-sikitlah kita pecah bagi anak kita bawa pergi sekolah, kita bagi isteri kita bawa pergi office, kita ambil bawa pergi office, dalam botol kecil, minum sikit, nanti kita tambah lagi. Okey, cuma saya pendapat yang nak top up air, tambah air, boleh. Memang boleh, ada guru-guru mengajarkan. Tapi kalau saya lebih suka top up air boleh dan juga top up doa lagi sekali. Okay. Hari ni kita baca ayat, kita buat air penawar 1 botol. Esok kita baca lagi. Lusa kita baca lagi. Tulat kita baca lagi. Supaya kita baca berulang-ulang kali. Kenapa saya nak baca berulang-ulang kali? Barulah kita punya kekuatan niat kita akan sampai. Okay. Sebab itulah yang dia jadi isu. Ustaz, saya nak beli air dengan Ustaz juga. Kenapa? Kalau saya buat sendiri rasa air penawar tu macam tak jadi. Bukan soal tak jadi, kita kurang latihan. Okay, kurang latihan. Saya ajar buat air penawar, tuan-tuan buat air penawar hari ni. Lepas pada hari ni buat air penawar, nanti bulan depan pula baru buat lagi sekali air penawar. Maka kekuatan keyakinan, training kita tak cukup. Sebab itulah air penawar tu tak berkesan, tak efektif. So hari-hari kena buat. Hari ni buat air penawar, esok buat air penawar, lusa buat air penawar supaya kita ni
sentiasa berada dalam keadaan latihan, kita latih. Barulah nanti kebetulan kita pergi ziarah orang sakit, ada kita jumpa saudara kita sakit, kita buat air penawar bagi dia minum, alhamdulillah, masya Allah, berkat yang kita buat air penawar tadi, saudara kita boleh sembuh. So maksudnya tak ada masalah, boleh baca untuk satu set yang banyak, kemudian kemudian kita boleh ambil minum sahaja dan makan sahaja, boleh, macam tu pun boleh. Ustaz Sinar ada nak tambah? Terima kasih Coach. Saya ingin menambah, ini perkembangan daripada jawapan Coach. Saya setuju dengan jawapan Coach. Dikembangkan daripada jawapan Coach. Begini, huraian daripada saya pula. Kita baca air ruqyah. Mungkin kita baca permulaan itu yang ruqyah panjang, mungkin 20 ayat. Ataupun kita bawa kepada peruqyah, kita pergi ke, contohnya jumpa Coach, jumpa saya, dan saya yang bacakan, atau Coach yang bacakan, yang waktu itu dibaca lengkap 20 ayat. 20 ayat. Lepas itu kita bawa pulang ke rumah, kita minum hari ini, esok kita minum, lusa kita minum. Kita boleh minum tanpa kita baca lagi, sebab dah dibaca. Tapi lebih bagus, setiap kali kita nak guna, kita baca lagi. Tidak pun kita baca 20 kelompok ayat sebab kita belum mahir, tidak hafal, ataupun kita pun tidak ingat, dan kita pun tiada masa untuk baca begitu, mungkin sebab dia mungkin ambil masa 15 ke 30 minit. Kita baca yang ringkas lah. Macam kita baca Al-Fatihah saja kah, kita baca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas kah, Bismillahirrahmanirrahim, mana-mana satu doa saja kah, kita baca, kita hembus, kita minum. Besok kita nak minum, kita baca lagi Bismillahirrahmanirrahim, hembus, kita minum lagi. Lagi bagus kalau kita dapat baca selalu, ataupun macam hari-hari kita minum, kita baca mungkin satu doa, Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi hujung minggu kita free, kita tidak pergi kerja, kita di rumah, kita yang air yang masih ada tu, kita baca lagi semula 10 ayat yang lengkap, 20 ayat yang lengkap, lagi bagus. Itu yang seperti Coach Kamarul katakan, yang kita baca ulang kali. Tapi ada orang yang mungkin memang tidak berapa pandai baca Quran dan sebagainya, yang mu'alaf kah, atau yang memang tidak pernah belajar sehingga dewasa, belum sempat cari guru. Jadi tidak baca pun sudah sekali baca, boleh juga lah minum. Dan ada orang dia rumah peruqyah tu jauh, jadi dia nak habis, bolehkah dia tambah air? Soalannya biasanya masih boleh tambah air. Sebab air katakan yang sedikit ni telah dibacakan ruqyah. Kita tambah dengan air masak atau air mineral lain, dia bercampur. Jadi air yang baru ditambah itu pun dia dapat keberkatan daripada air bercampur dengan air yang telah dibacakan ruqyah. Cuma banyak guru, banyak perawat lain lagi dia punya pendapat. Ada yang kata tidak boleh campur, ada yang kata boleh campur tapi dengan air lain masuk sini. Ada yang kata yang air yang bukan ruqyah dia kena tuang begini, macam-macam lah. Tapi saya dan saya juga Coach Kamarul, kami pendekatan simple yang tidak menyusahkan. Kalau boleh baca, bacalah sendiri selalu. Tidak boleh baca, nak tambah, jauh dengan rumah peruqyah untuk setiap minggu pergi minta air ruqyah, bolehlah ditambah. Jadi itu tambahan daripada saya serahkan semula kepada Coach Kamarul. Silakan Coach. Okey, soalan seterusnya daripada Muhammad Osman, lebih kurang sama dengan soalan daripada Fidah 88. Adakah ilmu tenaga minda dan ilmu tenaga dalam boleh menyebabkan kehadiran jin yang menyebabkan gangguan? Adakah jurus ini melibatkan bantuan daripada jin? Okey. So kebanyakan ilmu-ilmu amalan-amalan tenaga minda, tenaga dalam ni dia banyak melibatkan ritual-ritual ataupun bacaan-bacaan tertentu, bilangan-bilangan tertentu, masa-masa tertentu yang akan mendatangkan jin. Kelebihan-kelebihan, kekuatan-kekuatan yang mereka perolehi semasa bermeditasi itu biasanya datang daripada gangguan jin. So tadi Ustaz Sinar ada beritahu ada cara meditasi dan sebagainya itu. Bila buat meditasi sedemikian, ada kebanyakan kes jin mula datang. Dan yang lebih kita bimbang, kehadiran jin tu tanpa kita sedar. Kita rasa kita dah sudah mendapat satu makam
kelebihan, makam kebal, makam boleh lihat mata batin dan sebagainya. Tapi sebenarnya kelebihan-kelebihan tu sebenarnya adalah daripada gangguan jin. So jelas ilmu tenaga dalam, ilmu tenaga minda ni tidak menepati syariat Islam. So tak perlulah kita nak belajar lagi, tinggalkan sahaja. Okay. Ustaz Sinar ada nak tambah? Mute. Okey, terima kasih coach. Tersangka dah. Okey, dah buka dah. Okey, terima kasih coach. Saya ingin menambah. Okey. Pertama, seperti yang tadi saya beritahu, bila kita bersenam nafas, tidaklah otomatik salah dan mesti didampingi jin. Tetapi ilmu yang khusus dikatakan tenaga dalam atau tenaga minda ni, dia tidak didedakan kepada masyarakat sebab kena belajar, kena bayar duit, iuran RM500, RM1,000. Mereka ni sebenarnya ada ritual-ritual tertentu yang mereka tidak dedakan kepada awam. Ritual inilah yang dikhawatiri ada boleh menyebabkan dampingan jin. Saya bagi satu contoh ringkas seperti tadi Ustaz Kamarul, Coach Kamarul dah bagi tahu, yang contohnya meditasi. Ada meditasi dia kata kosongkan pemikiran. Ulama-ulama kita, terutama ulama sufi, ulama tasawuf katakan apa jadi kalau kita kosongkan pemikiran? Bila kita, macam rumah kalau lama ditinggalkan kosong, apa akan berlaku? Jin akan masuk ke dalam rumah tu. Ada orang kan dia tinggalkan rumah tu di kampung berbulan bertahun, bila datang rupanya ada sudah didiami oleh jin. Jadi minda kita, apabila kita biarkan kosong, kita ada satu meditasi yang dia katakan kosongkan minda. Bila minda kosong, hati kita kosongkan, jangan pikir apa-apa, berzikir pun tidak, subhanallah tidak, kosong. Bila kosong, siapa akan menyusup masuk ke dalam minda kita, ke dalam jantung kita, hati kita? Setan, jin. Cuma itu jawapan ringkas. Sebab nanti ada orang pesan, jadi bagaimana pula kalau meditasi dengan digabungkan dengan zikir? Kalau begitu tak ada dampingan jin kah? Itu akan dijawab lebih lanjut pada sesi-sesi akan datang. Sebab kupasannya lagi banyak. Tapi ringkasannya begitulah. Kalau soalan adakah ilmu tenaga minda dan tenaga dalam boleh menyebabkan kehadiran jin? Memang ada potensi untuk menyebabkan kehadiran jin. Kerana apa? Sebab ada ritual-ritual tertentu yang tidak didedakan kepada masyarakat awam. Ritual itu boleh memanggil jin untuk mendampingi kita. Itu tambahan daripada saya. Saya serahkan semula kepada Coach Kamarul. Silakan Coach. Okay, salam Coach dan Ustaz. Saya pernah jumpa dengan seorang individu, katanya dia mendapat ilmu rawatan dari mimpi. Adakah ilmu yang antara ilmu yang dia pernah sebut adalah jurus manzil? Nak tanya pendapat Ustaz dan Coach berkaitan dengan isu ni. Okay, dia buat ilmu ni, almarhum Tuan Guru Datuk Arundin pernah menjelaskan, jika kita mendapat ilmu tanpa guru, maka syaitanlah menjadi guru dia. So bila kita sebut bab ilmu, mesti ada guru. Okay, so bukan ilmu tu datang daripada mimpi. Okay, maksudnya hatta Rasulullah SAW berguru dengan malaikat Jibril. So kita juga, saya Ustaz Sinar, kami ada guru masing-masing yang boleh kami jadikan sebagai rujukan. Kalau mimpi itu, macam mana kita nak pastikan mimpi itu bersumberkan benar? Kita bimbang, takut mimpi itu merupakan talbis iblis, merupakan tipu daya iblis. So andai kata saya ada bermimpi menerima ayat, ayat ni untuk baca kalau demam. So saya boleh menceritakan mimpi saya tu kepada guru saya. Guru saya membuat rujukan dengan guru saya. Maka guru saya mengesahkan, okey Kamarul, ayat yang awak mimpi tu, ayat tu memang boleh baca untuk demam. Then bermaksud kita membuat pengesahan ilmu tadi dengan guru. Jadi kita menerima ilmu tadi daripada guru, bukan menerima bulat-bulat daripada mimpi. So saya memang personally berpendapat, saya menolak mana-mana perawat yang menerima ilmu secara bulat-bulat daripada mimpi. Bimbang akan termasuk kepada talbis iblis, tipu daya iblis. So hati-hati bab ni. Okay. Ustaz Sinar ada nak komen? Kalau boleh ringkas saja, ada soalan-soalan lain.
Okey, ringkasan dia beginilah, yang saya setuju dengan jawapan Coach Kamarul. Daripada ringkasan dia begini, siapa yang hadir, persoalan besar, siapa yang sebenarnya hadir dalam mimpi itu? Malaikat, nenek moyang kita yang telah meninggal dunia. Ringkasan dia yang hadir itu adalah jin. Dan walaupun dia berjubah putih, belum tentu dia jin Islam. Huraian dia panjang, tapi itulah kebanyakan ulama atau termasuk juga Ustaz Harundin tidak menggalakkan, malah tu tidak melarang murid-muridnya cuba tanpa fokus belajar ilmu dari mimpi. Ringkasan dia beginilah. Kalau analogi dia tentang ilmu fiqh lah, tentang sembahyang, wajib sembahyang, wajib puasa di bulan Ramadan, naik haji. Kalau ini ada tok guru muncul dalam mimpi ajar benda tu, tidak perlu kita belajar dalam mimpi, sebab tentang wajibnya sembahyang, wajibnya naik haji, wajibnya puasa bulan Ramadan, kita bertanya dengan guru-guru yang berdepan pun dia boleh ajar kita dan lagi sahih. Dia boleh ajar. Sebab memang dah jelas wajibnya mana, sunatnya mana. Jadi tidak perlu belajar dalam mimpi, sebab permulaan dia nampak betul, tapi penghujung dia itu kita akan disesatkan, sebab ada muslihat siapa yang hadir itu sebenarnya dalam mimpi. Permulaan dia nampak ajar yang betul. Tentang istilah jurus manzil, seperti saya katakanlah, orang boleh gabungkan nama, ilmu, tenaga dalam Asmaul Husna dan sebagainya. Manzil ni, kalau manzil tu macam ayat-ayat ruqyah saja, betul lah. Tapi bila dia gabungkan perkara jurus manzil, belum tentu itu adalah manzil atau belum tentu itu adalah amalan yang betul. Nak tengok apa yang sebenarnya yang dia namakan jurus manzil. Jadi itu tambahan ringkas dari saya. Saya serahkan semula kepada Coach Kamarul. Okay, soalan Ustaz, saya pernah membantu, bukan merawat lah. Pernah cousin saya histeria, saya terus ruqyah dia dengan bacaan ruqyah Jibril yang saya amal untuk benteng diri. So cousin saya sedar dan alhamdulillah pulih sepenuhnya. Soalan saya, betul ke ada perawat yang mengatakan saya perlu belajar untuk merawat, berkomunikasi dengan si fulan terlebih dahulu sebelum sebabnya takut bila si fulan yang kita ruqyah tadi mati tanpa kita beri peluang untuk keluar, dikhawatiri tentera-tentera si fulan yang mati akan membalas dendam untuk kita. So bab ni sebenarnya dia lebih kepada kemahiran. So maksudnya kalau kebetulan kita memang beramal, berlaku histeria di depan mata kita, kita membantu setakat mana yang kita termampu dan nak ditakdirkan bacaan kita yang mungkin daripada amalan-amalan kita tu membuahkan hasil dan kesembuhan. Alhamdulillah, Masya Allah. So untuk merawat ataupun berkomunikasi, bukan komunikasi itu yang lebih utama. Yang lebih utama adalah bacaan ayat ruqyah itu sendiri. Okay, so ini juga terpulang lah, okay, atas perguruan masing-masing. Kalau tanya saya, berkomunikasi itu tak penting. Berdialog dengan jin itu tak penting. Yang paling penting adalah bacaan ayat-ayat ruqyah. Bacaan tu yang lebih utama perlu kita pelajari berbanding nak berkomunikasi. Kalau kita kurang membaca ayat ruqyah, berkomunikasi yang lebih, kita akan terheret, okay? Terheret dengan tipu daya si setan tadi, si iblis tadi. Okay? So tanya saya, dan kalau kata tuan puan memang berminat dalam ilmu rawatan ruqyah, maka teruskan, kembangkan untuk belajar dan belajar. Okay? Itu sahaja dari jawapan daripada saya. Ustaz Sinar ada nak tambah? Terima kasih Coach. Soalan ini penting. Tambahan daripada saya begini. Pertama yang kita sebut sipulan tu bagus kita terus terang lah. Maksudnya jin yang merasuk tu. Bukan, tidak perlu kita sipulan. Jin yang merasuk tu puan atau Cik Ana kan dah buat, dia baca ruqyah sembuh cousin sepupu. Jadi bermakna alhamdulillah berkesan. Bila berkesan syukurlah. Kalau yang ada orang bagi pendapat peribadi dia kata perlu berdialog, kita ikut saya punya pelajaran ilmu saya, perguruan saya.
yang konon takut nanti mati, kita berdakwah secara ringkas saja. Kita yang mematikan adalah Allah, mematikan makhluk. Manusia kah jin adalah Allah. Kita baca 100 ayat pun, kita baca Yasin penuh pun, kalau Allah tidak takdirkan jin itu tidak mati, dia tidak akan mati. Walau kita baca ayat azab kah, ayat Yasin kah, surah Al-Baqarah, jin itu tidak akan mati. Jadi janganlah kita bimbang kalau kita baca ruqyah kita membunuh jin itu, tidak. Kita baca ruqyah niat semoga Allah sembuhkan pesakit keluarga kita kah, dan semoga Allah keluarkan jin itu. Kalau jin itu degil juga keluar, sedangkan kita telah bagi tahu bilang kita akan baca ayat Quran, minta dia keluar karena Allah, dia tidak keluar juga. Kalau mati bukan salah kita, Allah yang takdirkan dia mati. Jadi tidak perlu ada risau, tidak perlu risau yang kita akan membaca ruqyah menyebabkan mati. Kita baca ruqyah sebab itu diajar. Kalau orang sakit kita baca ruqyah. Yang lain kalau kita pergi sembelih jin begini itu bab lain lagi perbincangan. Tapi kalau kita baca ruqyah, jin mati kah tidak mati itu Allah yang tentukan. Ada pula jin dia tidak, kita baca lah banyak ayat pun apa yang berlaku Allah takdirkan jin itu pula insaf sedar dia masuk Islam, dia bertaubat, tidak pun mati. Jadi janganlah bimbang. Yang penting tahu bila kita baca ruqyah apa niat dia, niat untuk memohon kesembuhan, niat untuk mendapat rahmat daripada Allah. Itu tambahan daripada saya. Saya serahkan semula kepada Coach Kamarul. Silakan Coach. Sebagai tambahan untuk soalan tersebut, sebab tu dalam mana-mana kursus saya selalu menekankan perbetulkan niat bila kita membaca ayat-ayat ruqyah ataupun doa-doa kesembuhan ataupun doa-doa semasa rawatan. Kita bukan baca ayat-ayat ruqyah untuk bunuh jin. Kita bukan baca ayat ruqyah untuk sembelih jin. Kita bukan baca ayat ruqyah untuk bakar jin. Perbetulkan niat dahulu. Kita baca ayat-ayat ruqyah adalah untuk menarik rahmat Allah. Kita baca ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat ruqyah khususnya doa-doa kesembuhan khususnya adalah untuk menarik rahmat Allah. Dengan rahmat Allah, pesakit sembuh. Dengan rahmat Allah, sihir terputus. Dengan rahmat Allah, perjanjian saka terlerai. So apa yang berlaku tu adalah dengan rahmat Allah. Kita tak perlu minta pun apa yang nak berlaku. Cuma kita baca dengan niat rahmat Allah. Aku baca banyak ayat ruqyah, aku baca banyak ayat Al-Quran, semoga lebih banyak rahmat turun. Semoga dengan rahmat ni turun, pesakit yang kita ruqyahkan tadi tu sembuh. Itu sahaja. Bagaimana nak sembuh itu bukan urusan kita. Itu adalah urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah pesakit sembuh dengan sihir itu pecah, hancur, berkecai? Adakah Allah akan sembuhkan pesakit itu dengan Tok Bomoh tadi terbakar dengan bacaan-bacaan kita, hancur dan sebagainya? Wallahu alam. Kita tak perlulah kita nak terlalu spesifikkan sangat macam tu. Memang kalau dulu-dulu saya belajar banyak nak mencari ayat sembelih, nak mencari ayat bakar, nak mencari ayat nak rejam apa ayat tu. Tapi semakin lama saya mendekati ilmu ruqyah, semakin banyak guru yang saya belajar semuanya menekankan konsep yang sama. Kita baca ayat ruqyah adalah untuk menarik rahmat Allah. Bagaimana pesakit nak sembuh, wallahu alam, bukan kerja kita. Nak ditakdirkan oleh Allah, kita baru baca Bismillahirrahmanirrahim. Waktu itulah rahmat Allah turun dan angkat dan cabut segala penyakitnya, penyakit dia sembuh. Yang kita baca panjang-panjang selepas tu, waktu tu sekadar kita baca sahaja. Rahmat Allah turun di permulaan tu sahaja untuk sembuh. Wallahu alam. So tugas kita sebagai perawat, sebagai orang awam, kita baca sebaik mungkin. Kita baca sebanyak mungkin kepada si fulan yang sakit. Mudah-mudahan pahala kita baca ada rahmat Allah turun dan dengan rahmat Allah tadi pesakit tadi sembuh. Macam tu soalan saya. So harap lebih jelas lah. Okey. Soalan seterusnya. Soalan last. Aigau yang ada di Pahang dia katakan banyak dan tinggi galiannya. Ada kat kedai yang jual barangan sunnah saya beli tadi. Betul tak kebenaran khasiat tersebut? Okey, betul. Aigau ni sebenarnya dia adalah air daripada mata air. Air daripada mata air yang terbit daripada satu tahfiz kalau tak salah saya di Kampung Gau di Temeloh. Okey. Kebetulan pada satu masa ketika tu
tak ada air di kawasan Kampung Gau Temeloh tu. Jadi pada pondok Mak Tafiz tu mereka buat solat hajat dan sebagainya tu, dengan izin Allah tiba-tiba keluar mata air. So mata air itulah ditahan-tahan dan sebagainya tu untuk kegunaan orang ramai. Dan alhamdulillah sekarang ni air mata air di Kampung Gau tu dah ada satu syarikat yang mengurus selia, menapis air tu. So maksudnya dari segi galiannya dia adalah benar. Okey. Cuma saya nak kembangkan tadi, tadi kita bagi tahu sesi buat air jampi menggunakan air. Okey. So air ni pula dia ada banyak kategori. Ada ranking dia. Air yang terbaik untuk kita nak buat air penawar, air yang paling terbaik ranking dia adalah air Zam-Zam. Air Zam-Zam. Kemudian dia ada ranking lain, air mata air. Kemudian air hujan, air embun, air sungai, air telaga. Air yang kemudian ni barulah air-air yang pipe, air yang ditapis dan sebagainya. So kalau bab air ni pun dia kena masuk khusus khas dalam air. Dan juga tuan-tuan juga kena sedia maklum, okay, botol air di pasaran juga berbeza-beza. Ada yang penutup botol color biru macam ni, ada penutup botol color hijau, ada penutup botol color putih. Kita kena faham, penutup botol color putih adalah air reverse osmosis. Yang penutup botol color biru atau hijau adalah air mineral. Air mineral dan air reverse osmosis tak sama. Air mineral dia ada bersama dengan zat-zat garam galian. Dia ada mineral-mineral galian dalam dia. So lebih baik, lebih efektif. Manakala air gau pula, dia air yang betul-betul air sahaja. Dia tak ada zat langsung pada air. So kalau bukan air gau, maaf, air reverse osmosis, air RO. Air RO hanyalah air semata-mata. Dia tak ada zat langsung, dia tak ada garam galian langsung. So kalau air RO hanyalah sesuai untuk hilangkan dahaga sahaja. Melainkan macam air mineral ni pula, dia ada zat-zat galian yang sesuai, yang bagus untuk badan kita. So air tapis pula, air tapis, air kowe, air kuku, air sebagainya ni, air tu daripada air pipe masih ada zat-zat galian, cuma kita tapis buang dia punya bahan-bahan yang berbahaya sahaja. So insya-Allah air tapis tu dia masih ada zat. So kalau tanya saya mana yang lebih baik, carilah air mineral. Yang terbaik adalah air Zam-Zam. Carilah selepas tu jatuh air mineral dan sebagainya. Cuma untuk pengetahuan tuan, air gau dia tak dapat pengiktirafan lagi botol untuk color ni. Sebab tu dia masih mengekalkan color putih. Setahu saya proses untuk mendapat pengiktirafan label nak pakai biru ataupun hijau dan sebagainya, dia proses yang lama. Sampai sekarang syarikat air gau masih tak dapat kelulusan benda tu lagi. Sedangkan dia adalah air daripada galian, air daripada tanah. Okey, sedikit pendedahan mengenai air gau. Sebab saya sendiri pun memang banyak guna air gau. Cuma air gau ni nak dapat bekalan pun susah. Dan air gau pula nak dapat bekalan tu sedikit susah lah. Dan mahal juga. Mahal jugalah compare dengan air mineral biasa. Okey, alhamdulillah itu saja untuk hari ini. Masa pun dah pukul 11 suku. Saya serahkan kepada Ustaz Sinar untuk kata-kata penutup. Terima kasih Coach dan terima kasih kepada semua peserta. Pada malam ini penyertaan ramai 30 lebih. Tadi kita sampai mencecah 40. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat kepada para sahabat sekalian, kepada peserta sekalian. Walau ada yang kami sampaikan mungkin masih belum berapa paham, bersabarlah. Belajar dan terus belajar. Ikuti kuliah-kuliah seterusnya. Sebab ada setengah ilmu itu dia tidak boleh diterangkan dengan sekejap, dengan 15 minit, 30 menit. Kadang-kadang dia perlu ada sambungan-sambungan. Itulah kadang-kadang kami sampaikan tajuk tu macam sama. 2-3 minggu yang lalu, bulan lalu, ada satu tajuk, bulan ni macam tajuk sama. Tapi isi di dalam ada tu penambahan dia. Ada huraian tambahan dan sebagainya. Sebab ilmu ini luas. Terutama ilmu ruqyah syariah. Jadi bersabarlah. Kalau belum berapa paham, insya Allah bila selalu ikuti setiap minggu,
nanti lama-kelamaan akan paham juga. Dan seperti biasa, saya memohon maaf jika ada tersilap kata, terkasar bahasa, ada bahasa saya mungkin yang tidak difahami, bahasa orang Sabah mungkin ada sedikit perbezaan slang dan sebagainya. Jadi mohon maaf, kita berkongsi ilmu. Tidaklah kami ini yang paling pandai. Ada mungkin peserta itu juga sebenarnya adalah juga perawat. Kita berkongsi ilmu. Setuju dengan kami punya apa yang kami ajarkan, ilmu yang kami sampaikan, ingin amalkan, silakan amalkan. Kalau tidak setuju, lebih setuju dengan pendapat guru lain, peruqyah lain, perawat lain, silakan ambillah pendapat siapa guru masing-masing. Kita cuma berkongsi ilmu, nak terima silakan terima, nak amal silakan amal. Kalau tidak setuju dengan apa yang kami sampaikan, tidak ada masalah. Yang penting jangan kita berdebat yang sampai bergaduh, yang tidak mendatangkan manfaat. Jadi itu sahaja daripada saya. Terima kasih semua dan saya serahkan semula majlis kita ini kepada Coach Kamarul. Silakan Coach. Okey, alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Sinar. Okey, semoga apa yang kami sampaikan pada hari ini bermanfaat untuk semua. Cuma sedikit pesanan daripada saya. Air jampi, air penawar tu buat hari-hari, barulah dia akan jadi berkesan. Cuba imaginekan, selama almost 13 tahun saya dan Ustaz Sinar buat air jampi. Dah berapa ribu botol yang kami dah jampi. Dah berapa ribu botol air penawar yang saya dah buat. Sebab itulah kadang-kadang perawat ada yang peserta saya kata, kalau saya buat sendiri tak jadi Ustaz, ambil air Ustaz tu, baca-baca, minum air Ustaz tu terus rasa segar. Yalah, sebab saya praktikkan ilmu buat air penawar ni dah lama, daripada tahun 2010 sampai sekarang. So dah berapa ribu botol yang saya dah jampi dan ruqyah. So kalau tuan-tuan nak dapatkan keberkesanan dia tu, kenalah selalu buat air jampi. Hari ni buat air jampi, esok buat air jampi, anak nak masuk exam buat air jampi, jangan bagi gemuruh. Okey. Suami nak kahwin lain buat air jampi supaya suami semakin tenang, ingat kasih sayang kat rumah balik. Jangan suruh minta cerai berai pula. Kita kena betulkan doa kita tu dulu. Cara kita berdoa. Okey. Saya mohon maaf juga kalau ada salah dan silap. Yang mana yang buruk itu datang daripada kelemahan saya dan Ustaz Sinar, yang mana yang baik itu datang daripada Allah SWT. Sekali lagi saya mengingatkan bahawa kuliah kita ni adalah percuma, namun kita sangat mengalu-alukan sebarang infak, sebarang hadiah kepada kami. InsyaAllah mudah-mudahan dengan infak tu bolehlah saya dan Ustaz Sinar untuk memperbaiki slide, nak menyediakan peralatan-peralatan untuk sesi kuliah. Okey, kita tutup majlis dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Okey, alhamdulillah, selesai sesi kuliah kita pada malam ni. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di minggu hadapan untuk sesi kuliah yang tajuk yang lain, insyaAllah.